disentuh oleh Yesus. Kehidupan Rupa Maya tidak seindah seperti seorang perempuan biasa. Dan bagi seorang wanita di India, ianya boleh bertukar menjadi lebih teruk. Rupa Maya dilahirkan dalam keluarga kasta rendah di Nepal. Noda keturunannya bermakna dia akan dianggap sebagai najis seumur hidupnya dan sehingga hari kematian dia akan mati sebagai orang najis. Mana-mana kanak-kanak yang dia lahirkan juga akan menjadi najis. Tiada apa yang dapat menghilangkan stigma ini daripadanya. Dia sentiasa akan dianggap hina daripada manusia biasa. Oleh karena berada pada kasta rendahnya. Rupa Maya tidak boleh pergi ke sekolah, dan dia tidak pernah belajar membaca atau menulis. Dia berkahwin pada usia 14 tahun. Di Nepal, perkawinan kanak-kanak adalah perkara biasa. Kehidupan tidak bertambah baik selepas berkahwin. Suami Rupa Maya tidak memiliki tanah, dan kedua-duanya bekerja di ladang orang lain untuk terus hidup. Rupa Maya melahirkan 7 orang anak. Dia tidak dapat menyediakan kelengkapan kehidupan yang cukup untuk mereka. Jadi, apabila anak-anaknya sudah cukup umur, dia akan menghantar anak itu bekerja dan tinggal di rumah saudara mara dan orang lain. Kemudian anak lelakinya yang berumur 2 tahun meninggal dunia akibat demam panas. Tidak lama selepas itu, 2 anak lelakinya hilang ketika dia menghantar mereka melawat kakak mereka di bandar lain. Kakak mereka itu bekerja di sebuah hotel, dan dia telah menulis surat ke rumah untuk memberitahu bahwa dia telah menyimpan sedikit uang untuk keluarganya. Rupa Maya meminta kedua anak lelakinya yang berusia 11 dan 13 tahun itu mengambil uang itu daripada kakak mereka. Kanak-kanak lelaki itu sempat bertemu kakak mereka dan melambai-lambai saat berada di dalam bus untuk pulang ke rumah. Tetapi mereka tidak pernah sampai ke rumah. Seseorang berkata bus itu telah mengalami kemalangan. Rupa Maya berusaha mencari anak lelakinya tetapi gagal menemukan mereka. Kemudian tragedi melanda lagi. Tiba-tiba suami Rupa Maya jatuh sakit. Keluarga itu tidak mempunyai uang untuk berjumpa dengan dokter. Akhirnya tidak lama selepas itu suaminya meninggal. Menjadi seorang yang berkasta rendah adalah sukar. Malah orang berkasta rendah yang lain turut memandang rendah kepadanya. Beberapa tahun berlalu, Rupa Maya menjadi sangat sedih. Akhirnya dia berhenti bekerja. Oleh karena tidak bekerja, dia tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Dia terus berbaring di katil tanpa berikhtiar untuk mencari makanan. Dia memikirkan akan kehilangan suaminya dan 3 orang anaknya. Rupa Maya sangat menyesali kelahirannya dan berpikir untuk menamatkan riwayat hidupnya. Mengapa ibu saya melahirkan saya? Dia tertanya-tanya. Mengapa semua perkara ini terjadi kepada saya? Ketika itu seorang yang tidak dikenali muncul di rumahnya. Tirta bekerja sebagai sukarelawan untuk gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia telah mendengar tentang Rupa Maya daripada jiran-jirannya. Dia membawa makanan dan obat kepada wanita itu dan berdoa untuknya. Mengapa kamu tidak datang ke gereja saya? Dia berkata. Kami akan mendoakan kamu. Tirta mulai kerap melawat. Rupa Maya sentiasa menantikan kunjungan tersebut. Dia suka akan makanan, obat dan doa daripada Tirta. Harapan menyala dalam hatinya buat kali pertama dalam beberapa tahun. Dia mula pergi ke gereja Adventist. 8 tahun kemudian, Rupa Maya adalah seorang penganut Advent hari ke-7 yang setia. Dia berumur 65 tahun dan tinggal bersama salah seorang anak lelakinya. Melalui pengaruhnya, istri anak lelakinya menjadi seorang anggota gereja Adventist. Rupa Maya berkata dia telah kehilangan segala-galanya tetapi gembira karena kini dia mempunyai Yesus. Dia mungkin dijauhi sebagai orang yang hina oleh sesetengah orang, tetapi dia gembira karena hatinya telah disentuh oleh Yesus. Suami saya meninggal dunia, seorang anak lelaki meninggal dunia, dan 2 anak lelaki saya hilang, 30 tahun sudah berlalu tetapi saya masih tidak tahu apa yang berlaku kepada mereka, katanya. Saya telah kehilangan segala-galanya, tetapi saya mempunyai Yesus dalam hidup saya. Saya mempunyai harapan besar bahwa suatu hari nanti, apabila Yesus datang, saya akan dapat melihat semula insan yang saya kasihi. Sebahagian daripada pungutan persembahan Sabat ke-13 suku ini akan membantu membina sekolah agar kanak-kanak boleh belajar membaca dan menulis di Nepal. Terima kasih karena dengan murah hati menyediakan persembahan Sabat ke-13 pada 30 Maret.